Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lakuku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah pada hari ini 18 Mei 2023 bersamaan 27 Syawal 1444 Hijrah, kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi program yang cukup menarik untuk kita bincangkan bersama-sama dengan anda, bersama dengan panel yang kita pun jemput bersempena program Jom Baca Bersama untuk tahun ini. Kita akan membincangkan tentang program Bual Bicara Buku Peluang Kedua yang akan bersama dengan kita penulisnya sendiri, iaitu saudara Izzat Daniel. Apa khabar saudara Izzat? InsyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang terlebih dahulu saya ucapkan kepada saudara Izzat ke program kita pada hari ini. Dan lebih kurang 1 jam kita akan bersama dengan saudara Izzat untuk beliau sendiri berkongsi tentang pengalaman beliau dan juga tentang buku yang telah pun ditulis oleh beliau sendiri, iaitu Peluang Kedua. Dan terlebih dahulu saudara Izzat, saya ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan kita, daripada sahabat-sahabat kita, ada daripada high school, daripada Sekolah Teknik Melaka, daripada Sekolah Tahfiz Al-Fadil Ustaz semua ni. Selamat datang saya ucapkan, dan juga sahabat-sahabat daripada UiTM, daripada UTM, dan juga daripada mana lagi ni yang ada ni? Saya tak pasti Okey, selamat datang saya ucapkan kepada anda semua ke program kita pada hari ini. Pergi ke pejabat telekom bersama Pak Mertua. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Nanti Ijat kena balas juga lah pantun tu. Okey, baik, alhamdulillah. Pada hari ini kita bersempena dengan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit. Kita akan bersama dengan saudara Izzat bagi program Bual Bicara Buku Peluang Kedua pada hari ini. Dan izinkan saya Izzat untuk saya terangkan sedikit, serba sedikit tentang pengenalan diri penulis yang kita telah pun jemput untuk bersama dengan kita pada hari ini. Boleh Izzat Boleh. Okey. Untuk pengetahuan anda semua, di mana saudara Izzat ni datang daripada jauh, daripada New Zealand. Tak percaya kan? Ini betul, daripada New Zealand, tapi New Zealand ni berada di Malaysia. Betul saudara Izzat? Betul lah. Dia punya alamat berada di Peneroka Felda, Kampung New Zealand, Maran, Pahang. Jauh daripada Pahang Jangan tak percaya, kat Malaysia pun ada New Zealand kita. Inilah antara salah seorang dia punya penduduknya. Nampak handsome, bergaya. Masih bujang? Bujang lagi. Okey, handsome macam saya, bujang bukan macam saya lah. Saya dah berpunya okey. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua, saudara Izzat ni merupakan boleh kalau saya sedikit? Okey, merupakan salah seorang bekas pelajar di Sekolah Henry Gini di Teluk Mas, Melaka pada tahun bila tu Izzat? Pada tahun 2016 sampai 2019. 2016 sampai 2019 berada di Sekolah Henry Gini. Dan cuba anda bayangkan berapa sekarang umurnya? 16. Muda lagi. Berapa Izzat? 24 tahun. 24 tahun. Sebaya dengan saya. Tak bukan? Okey, untuk ini kita santai saja. Kita tak nak ada yang berkerut dahi ke apa ke. Cuma sepanjang program kita berlangsung pada hari ini, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan daripada penonton-penonton kita semua, boleh ajukan soalan-soalan tersebut. Dan juga selamat datang saya ucapkan kepada rakan-rakan kita di Facebook Live Perpustan yang sedang menyaksikan kami secara langsung di page kami. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen sekiranya anda ada sebarang pertanyaan sepanjang program kita berlangsung. Okey, saya pun tak nak terangkan lebih banyak tentang diri Izzat. Mungkin kita boleh minta dirinya sendiri, kita punya penulis kita pada hari ini, untuk menerangkan serba sedikit ringkas lah. Mungkin tentang diri Izzat, keluarga, adik-beradik berapa orang, dan pengalaman hidup. Silakan Izzat. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Okey, baik. Nama saya Muhammad Izzat Daniel, berumur 24 tahun dan lahir di Kemaman, Terengganu, menetap di Maran, Pahang. Seperti yang sedia maklum, saya merupakan bekas pesalah sekolah negeri. Tahu tak sekolah negeri itu apa? Dekat mana? Okey, baik. Hari ni saya nak share story. Saya tak nak adik-adik jadikan saya idola. Jangan jadikan saya idola. Sebab bila mana kita jadikan seseorang itu idola, kita akan ikut apa yang dia buat. Betul tak? Betul tak? Sebab apa budak kita dibayar
remaja ni suka terpengaruh, kan? Jadi apa yang saya cerita ni jadikan pengajaran. Jangan buat apa yang saya buat. Sebab apa yang saya lalui ni dah cukup perit. Saya tak nak adik-adik kat depan saya ni rasa apa yang saya rasa. Jadi 3 tahun saya di sekolah negeri ni atas kesalahan 4 section. Kalau ikutkan 13 tahun penjara, tak jumpa lagi hari ni. 13 tahun penjara. 397 sambung senjata, 457 memecah masuk rumah, 411 memiliki barang curi, dan 12.2 dadah serta urin. Jadi ke-4 section ni Allah nak tunjuk, Allah nak bagi saya sedar. Dia Allah bagi saya 3 tahun. 3 tahun ni ya Allah cukup pedih, cukup perit rasanya. Sekali tu je saya tak nak dah masuk negeri ni. Kalau boleh memang dah tak nak. Sebab satu perjalanan yang sukar apabila kita dicop sebagai juvana. Jadi susah hidup selepas bebas. Kalau kita hidup sebagai normal senang, orang tak tahu pun kita siapa, kan. Jadi kan bila dah melangkah ke institusi penjara ni, bagi saya salah satu jalan yang sukar nak lalu liku-liku kehidupan. Sebab kita kena hadap kecaman, kita kena hadap tomahan daripada masyarakat, kan. Persepsi masyarakat ni 50-50. Ada yang berpandangan positif, ada yang berpandangan negatif. Jadi persepsi masyarakat ni tak dapat nak lari lah. Jadi tu sedikit latar belakang saya. InsyaAllah kita akan pergi lebih jauh lagi. Okay, baik, insyaAllah. Okey, terima kasih. Itulah dia. Jangan jadikan dia sebagai idola, tapi jadikan sebagai pengajaran hidup. Boleh? Banyak pengalaman-pengalaman yang dikongsi oleh saudara Izzat tu jadikan bukan pengajaran untuk diri beliau sendiri, tapi untuk diri kita juga, supaya kita tidak melakukanlah perkara-perkara yang sama. Okey, faham adik-adik semua? Alhamdulillah. Sebab yang ada sebahagian daripada sekolah-sekolah tahfiz kita bahagian depan ni, ustaz-ustaz kita ni, sebelum ni mereka didahkan dengan kehidupan di sekolah yang negeri ni oleh pegawai yang negeri ni sendiri. Jadi saya tengok mereka ni macam seronok untuk mendengar dengan lebih lanjut lah. Jadi kalau anda sendiri nak tahu dengan lebih lanjut, bukan di section ni, sebab section ni kita nak cerita pasal buah buku peluang kedua yang ditulis sendiri oleh saudara Izzat. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan personal, mungkin boleh berjumpa sendiri dengan saudara Izzat sendiri selepas ini untuk pertanyaan dengan lebih lanjut lagi. Okey, baik Izzat. Bercerita tentang buku peluang kedua yang anda sendiri dapat saksikan. Kalau yang belum pernah melihat buku ini buku merupakan buku keluaran yang pertama, kan? Ya, keluaran yang pertama daripada saudara Izzat sendiri yang bertajuk Peluang Kedua. Jadi mungkin Izzat boleh ceritakan sedikit secara ringkasnya apa yang terdapat ataupun isi kandungan yang berada dalam buku Peluang Kedua ini. Okey, baik. Sebelum saya cerita isi dalam buku ni, saya nak cerita perjalanan saya dalam nak menghasilkan buku ni. Saya seorang student tengah buat diploma pengurusan penerbangan. Dan juga seorang influencer media sosial. Saya aktif di media sosial, di YouTube, di Instagram dan di TikTok. Kalau di YouTube saya dapat dalam 200,000 subscribers, di TikTok 300,000 dan di Instagram 35,000 followers. Jadi saya buat dalam masa sama saya pergi ke program yang dijemput lah. Jadi setiap bulan tu mesti ada program. Lepas tu saya seorang student dan dalam masa sama saya menulis buku. Jadi macam mana cara saya aturkan masa? Kadang-kadang saya sampai give up, tak nak keluarkan buku ni. Saya sampai putus asa, tak nak sama belajar. Sampai dah tak nak buat apa-apa. Saya dah rasa macam penat sangat. Kita buat content, kita content creator, siapa yang berminat content creator tu, kadang-kadang kita nak hasilkan satu video ataupun satu content pasti tengah malam. Sebab malam ni dia keadaan yang sunyi. Dia akan dapat apa yang kita cari tu. Jadi saya tak nak. Saya dah rasa macam dah nak putus asa lah. Dah tak boleh nak buat, tak mampu. Setahun 3 bulan saya nak hasilkan buku Peluang Kedua ni. Mula sekali, macam mana boleh terdetiknya saya nak buat buku ni, kan? Sebabnya kan, dulu memang saya bercita-cita. Orang kata angan-angan lah, impian. Tak terfikir pun nak buat buku official. Tak pernah terfikir pun. Tapi dalam masa kita bermimpi tu, Allah jadikan kenyataan. Sebab saya suka satu kata-kata daripada tokoh. Dia cakap, gantunglah impianmu setinggi langit. Dikalau kita terjatuh,
kita masih berada di antara bintang-bintang. Jadi bermimpilah, sebab mimpi ni free je. Mimpilah. Kita tanam impian dalam diri kita tu tinggi-tinggi. Nak pakai kereta mahal ke apa ke, tanam dalam diri. InsyaAllah kalau kita usaha dan terus usaha, kita akan dapat apa yang kita nak. Jadi buku Peluang Kedua ni banyak kepada lebih motivasi. Kan, semua Peluang Kedua ni bukan sahaja untuk bekas juvana, bekas banduan. Semua orang pernah buat silap dalam kehidupan. Tapi persoalannya, adakah kita nak kekalkan dengan kesilapan yang kita lakukan tu? Betul tak? Nak terus lakukan tak? Okey, macam ni. Kita nak masuk simpang kanan. Kita naik motor. Depan kita tak ada kereta, belakang kita pun tak ada kereta. Kita tak bagi signal, tanpa menggunakan signal, kita masuk je. Tapi tanpa kita sedar, tayar kita tu botak. Kita hampir terjatuh. Adakah esok kita akan buat benda yang sama? Tak, kan? Kita akan pasti berhati-hati, betul tak? Jadi peluang kedua ni untuk semula, untuk secara umumnya, bagaimana kita nak mengubah, kita nak, orang kata, nak bangkit daripada kesilapan. Sebab ramai yang bila dah tengah dalam fasa kejatuhan, fasa melakukan kesilapan, dia tak nak bangkit, dia nak terus tenggelam dalam, orang kata, dalam dia punya kejatuhan tu kan. Jadi saya share sikit pengalaman saya dalam buku ni untuk memotivasikan orang lain. Saya nak jadi seperti lilin, walaupun kecil dia dapat menerangi kegelapan. Betul tak? Betul tak? Jadilah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itulah impian saya. Itu sebab saya hasilkan buku Peluang Kedua. Jadi isi dalam buku ni the true story dalam Henry Gini. Keperitan, keseksaan, macam mana deritanya kehidupan sebagai juvana, dan selepas keluar daripada juvana, apa yang saya tulis, semua ada dalam buku ni. Jadi kalau nak tahu cerita pasal Henry Gini, dapatkan buku ni, dan nak motivasikan dia, insya-Allah mendapatkan buku Peluang Kedua ni. Okey, menjawab pada soalan yang pertama tu. Okey, tapi dia macam dia tak cerita habis tu. Katanya kalau nak tahu cerita habis, kena beli buku ni. Okey, jadi kalau nak dapatkan buku ni kat mana ni, Izzat? Boleh dapat di Instagram saya lah, ataupun di Karang Craft. Di Popular yang berdekatan dengan anda pun ada, insya-Allah. Okey, alright. Jadi kalau adik-adik semua dan juga para penonton semua yang ingin mendapatkan buku ini, boleh terus direct berjumpa dengan Saudara Izzat. Mungkin pembeli atas talian lah jawabnya tu. Okey, dengan Peluang Kedua, jadi dia hanya menceritakan tentang kehidupan Izzat berada di Henry Gini saja. Adakah Izzat ada menceritakan juga daripada kisah daripada kecil ataupun sampai sekarang ni, macam mana? Okey, nak saya cerita sikit. Cerita sikit lah, bagi dia orang tahu sikit. Okey, baik. Saya cerita daripada awal kehidupan saya. Saya diuji daripada sejak saya kecil lagi sebenarnya. Allah uji saya dengan hilangnya ibu bapa saya. Pada tahun 2007 ataupun 2010 tak silap saya hilang kedua-dua sekali. Mak saya tak ada, ayah saya tak ada. Jadi saya dibesarkan dalam keluarga angkat. Saya ada 4 orang adik-beradik. 4 orang adik-beradik masing-masing duduk dalam keluarga angkat. Jadi bila masing-masing duduk dalam keluarga angkat, kami semua terpisah. Kami tak dapat rasa macam mana raya orang lain. Orang lain raya dapat raya dengan keluarga, dapat berkumpul adik-beradik, betul tak? Saya tak dapat rasa semua tu. Tak dapat. Jadi saya dibawa ke Pahang. Adik yang kedua saya dibawa ke Pahang juga, tapi di sini, jauh dengan saya. Adik nombor 3 saya duduk dengan atuk saya, dan adik nombor 4 pada tahun 2021 ataupun 2022, hari raya haji. Waktu tu saya dapat 3 benda. Dalam masa satu hari ni, Allah bagi saya nikmat 3 benda. 3 benda yang besar dalam kehidupan saya. Yang paling besar, jumpa adik saya. Saya usaha nak cari adik saya ni pada sebelum masuk Henry Gini. 2016 saya dah usaha, saya nak cari adik saya. Saya nak cari, jadi Allah temukan saya pada tahun 2021. Jadi bila mana saya duduk dengan keluarga angkat, saya dibawa ke Pahang, start pada situ lah. Start pada saya tak pernah salahkan didikan daripada keluarga. Mak ayah semua dah didik kita dengan agama, betul tak? Tapi adakah kita amalkan apa yang mak ayah kita ajar tu? Betul tak? Kebanyakan yang jadi macam saya ni sebab tak dengar kata mak ayah. Betul lah, orang tua-tua orang selalu pesan kat kita dengar cakap mak, dengar cakap ayah. Sebab apa? Sebab tak nak kita masuk ini gini, tak nak kita buat jahat. Jadi dengar apa yang mak ayah sentiasa pesan pada kita.
Ayah saya kalau nak ikutkan orang yang beragama juga. Mak saya pun boleh berstatus ustazah. Jadi saya lah tersilap langkah. Kadang-kadang faktor pengaruh rakan sebaya pun menjadi satu punca. Tapi bagi saya tak pernah salahkan kawan-kawan saya. Semua atas diri kita. Kita ada dua pilihan yang kita boleh pilih. Tak ada siapa pun yang boleh paksa kita. Orang sebelah pun tak boleh paksa kita. Kita ada dua pilihan. Satu positif dan satu negatif. Dua-dua ni kita boleh pilih dengan sendiri. Kita tak ada mak ayah buatlah baik. Tak boleh nak paksa. Kita sendiri yang kena pilih benda ni. Jadi kalau kita nak jadi yang lebih baik, kita perlu pilih yang positif. Okey, bila terlibat dengan Dadah pada umur 12 tahun, saya dah dibuang sekolah sebanyak 7 buah sekolah. 6 buah sekolah di negeri Pahang, 1 buah sekolah di negeri Terengganu. 7 buah sekolah ni ayah saya sampai menangis. Masuk sekolah ke-6 tak silap. Dia sampai menangis naik ke PPD untuk mohon nak masukkan saya ke sekolah. Dia memang nak sangat saya sekolah. Last sekali saya cakap apa dengan dia? Dia nak hantar saya asrama. Kalau saya cakap kalau abang hantar saya pergi asrama, saya lari. Dia hantar juga saya pergi asrama, saya lari dan saya dibuang. Jadi saya tak pernah terfikir mungkin ni hikmah di sebalik musibah. Saya masuk negeri ni, saya ada satu impian, saya ada satu matlamat, saya ada satu azam. Saya bebas, saya balik, saya dah tak nak buat benda-benda ni. Saya kadang-kadang dah penat nak tengok mak ayah saya jatuh air mata. Kadang-kadang kita rasa, kita sebagai anak kan, walaupun tak pernah tengok mak ayah menangis ke apa, kadang-kadang kita rasa macam mana nak banggakan mak ayah kita kan. Jadi saya cek balik, kat negeri ni saya cek balik apa yang mak ayah saya nak ni. Apa yang dia nak, saya tengok daripada mak kecil, daripada kita kecil, mak ayah hantar kita ke sekolah, betul tak? Mak ayah kita nak kita berjaya dalam pelajaran. Itu kalau boleh cita-cita mak ayah lah, impian mak ayah lah. Jadi saya masuk negeri ni, negeri ni ada banyak pilihan. Ada macam-macam, tinju, sukan semua. Saya masuk, saya ambil Uni Akademik sebab saya nak balik dengan satu kejayaan. Saya push otak saya 2 tahun. 2 tahun saya kurangkan waktu main saya kurangkan waktu tidur saya. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya dianugerahkan pelajar cemerlang sekolah negeri ni. Saya pun tak sangka. Bukan nak cakap masuk negeri ni boleh dapat A banyak, bukan. Tapi usaha, manjada wajada. Sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya, betul tak? Okey. Baik, insya-Allah.